Okey, mencari jumlah bilangan A, B, C dan D dan E dari senarai markah yang diberi. Ini adalah senarai markah dia. Gunakan pemboleh ubah bil A, bil B, bil C, bil D dan bil E untuk mencari jumlah bil A. Bil A sama dengan bil A tambah 1. Okey. Ni dia nak count lah. Nak count bilangan A berapa orang, B berapa orang, C berapa orang, D berapa orang. Okey, jadi nak buat macam mana? Cikgu dah buat dah ni. Dan baru masuk. Banyak keluar ni nak saya lagi tulis ni. Kehadiran dalam Google Form. Okay, mari kita tengok satu persatu langkah ni. Ni jawapan dia nah. Okay, mula ulang. Ulang dulu. Setkan bilangan A sama dengan 0, B sama 0. Tak ada orang bermaksud. Okay. Bil C sama dengan 0, bil D 0, bil E 0. Setkan dulu. Okay, bil A ni maksudnya apa? Bilangan A. Bilangan B, bilangan C, bilangan E. Kemudian yang kedua, masukkan markah. Masukkan markah. Isytihar markah sama dengan nilai yang dimasukkan. Isytihar markah sama dengan nilai yang dimasukkan. Ni setiap baris ni kalau kamu tak faham, direct tanya nah. Jika markah besar dari atau sama dengan 80, paparkan grade A. Selagi markah ialah grade A, kira bil A sama dengan bil A tambah 1. Jika markah besar daripada 80, dia kata apa? Paparkan grade A. Selagi markah ialah grade A, kira bil A sama dengan bil A tambah 1. Dia akan kira kat sini. Okey. Okey, tamat selagi. Sorry. Tamat selagi. Yang kedua, juga asing-asing baru nampak jelas sikit. Jika markah besar dan sama dengan 70, papar grade B selagi markah ialah grade B, kira bil B sama dengan bil B tambah 1. Okey, tamat selagi. Okey, ini kalau B. Kalau C, ni ialah kumpulan C. Dia ulang benda yang sama. Ni ialah kumpulan D. Okey, jika tidak ni maksudnya dia adalah E lah, kumpulan E. Okey, tamat jika. Last kali ni tamat ni. Tamat. Okey, yang ni dia akan ulang. Dia ulang siap-siap. Dia ulang dulu, dia baru dia akan uji. Ulang, uji, ulang, uji. Maksudnya dia apa ni? Ulang, uji ni kategori apa? Repeat until. Repeat until. Terkejut cikgu. Suara ni kuat sangat ni. Okay, repeat until. Okay, dia guna ulangan repeat until. Dia juga guna apa lagi kat sini? Ulangan. Siapa yang buat repeat until tu? Nurin. Nurin apa? Atilia. Atilia juga. Okay, selain itu dia guna apa lagi? Struktur kawalan apa lagi kat sini? While. While. Selagi. Selagi nah. Cikgu rasa orang yang sama aku ni yang cakap ni. Okay, selagi nah. Semua ni dia guna selagi. Selagi A ulang, selagi B ulang, selagi C ulang. Macam tu lah. Dia akan ulang yang sama. Lagi dia guna apa lagi? Struktur kawalan? Repeat. Repeat lah tadi ni. Repeat until, while. For ada tak sini for? For tak ada nah sebab tidak ada sebab tidak ada pembilang di sini. Okey, lepas tu kita check balik. Kalau struktur kawalan satu pilihan ada tak? Pilihan tunggal.
Tak ada. Kalau dua pilihan, beri pilihan? Tak ada. Tak ada. Kalau pelbagai pilihan? Ada. Ada. Dia guna pelbagai pilihan di sini. Okey? Salin dulu. Salin lagi. Ustaz cikgu Ustaz. Cikgu asingkan ikut pulau-pulau ni supaya kamu mudah sikit lah. Faham? Cikgu, Ya. saya tak faham lagi macam mana nak buat dia. Okey, tak faham kat mana? Siapa ni? Zafran. Safran. Macam mana nak buat place sedukut ni? Sudukut. Sedukut. Okey. Zafran. Mula. Sekarang ni kamu tak faham kat mana? Kan dia ada banyak cara kan. Okey, pertama dia macam ni. Bila kamu ada masalah, diberi masalah, kamu cuba asingkan dulu. Yang mana kamu perlu masukkan data apa. Dan proses apa yang diperlukan, dan akhir sekali ialah output apa yang kamu nak. Kamu nak output apa. Contoh kat sini mencari jumlah bilangan A. Kat sini mencari jumlah bilangan A. Ini adalah tugasan dia lah. Faham kan? Kalau mencari jumlah bilangan ni, dia perlukan apa? Proses apa kat sini? Proses tambah. Proses penambahan lah. Proses penambahan dari segi markah yang diberi. Lepas tu kita tengok kat sini, senarai markah yang diberi tu pula, dia ada yang ulang-ulang kan. Contohnya ulang macam mana tu, 76 dengan 78 adalah dua grade yang sama. Jadi perlukan pada ulangan. Maksudnya kita nak kira ni maksudnya lebih daripada satu. Lebih daripada satu item yang sama. Item grade yang sama. Jadi kita kena ulanglah, guna ulangan. Okey. Faham tak tu? Tak faham je. Faham. Faham cikgu. Faham lah? Cikgu. Kira Ya. bil contohlah yang bil A tambah 1 tu dia apa? Bilangan murid ke? Bilangan A, bilangan grade A. Okey. Yang ni kita namakan, kalau pun boleh ubah ni, kita boleh namakan ikut apa yang kita nak. Tapi dengan syarat kita kena isytihar pemboleh ubah tersebut. Isytihar ataupun setkan ni. Isytihar ataupun kita setkan. Kita declare dulu pemboleh ubah apa yang kita gunakan. Okey, macam setkan ni pun dia okey, apa beza setkan dengan isytihar ni? Kalau setkan ni dia pemboleh ubah yang ada value. Contohnya bil A sama dengan kosong, bil B sama dengan kosong. Dia ada value yang tetap dah. Okey, apa tujuan kita setkan? Kamu akan buat setkan ni untuk pemboleh ubah yang perlukan operasi tambah macam ni ataupun darab ke apa kan. Jadi kamu kena setkan nilai asal dia, nilai awal dia. Kalau nak buat setkan bil A sama dengan 50 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi sekarang ni kita nak cari bilangan. Bilangan sama dengan kosong lah sebelum kita mulakan proses. Jadi bilangan sama dengan kosong. Bilangan awal, nilai awal dia tu. Okey, kalau isytihar ni pula, isytihar markah sama dengan nilai yang dimasukkan. Markah ni ialah kita panggil sebagai pemboleh ubah. Markah ni boleh ubah, kita isytihar pemboleh ubah sama dengan nilai yang dimasukkan. Nilai dia tu tak tahu lagi berapa. Nilai belum tak ditetapkan lagi. Nanti baru dia bagi kat sini nilai 56 tu kan, baru kita masukkan 56 apa semua tu kan. Masukkan time bila? Bukan time sekarang ni. Time nanti ni untuk membina kod arahan. Tapi nilai ni perlu juga untuk kamu buat apa? Sematkan
meja. Contohnya kamu akan masukkan 56. Bila kamu masuk 56 input dia, apa akan jadi? 56, apa akan jadi? Kalau kamu masukkan 76, apa akan jadi? Apa akan jadi tu maksudnya output dia. Masukkan 56, output dia apa? Apa nak jawab? Kalau kita masukkan input dia 56, output dia apa? Grade. Output dia kalau 56 duduk kat kategori ni kan. So Ya. dia akan paparkan grade D, kemudian tambah 1. 1. Bil D tambah 1 ni maksudnya kosong tambah 1. Kosong kat atas nilai atas tu. Kosong tambah 1. So bil D dah jadi 1 dah. Bil lain masih lagi kosong. Bil A, B, C, E masih lagi kosong. Bil D dah 1 dah. Okay, kamu masuk pula nilai seterusnya. Ni untuk kita buat semakan meja nah. Kalau kamu masukkan 76, apa berlaku? Kalau masukkan 76, dia akan papar grade B. Grade B. Kemudian bil B tambah 1. Bil B tadi masih lagi kosong kan? Tambah 1, so dia jadi 1. Macam itulah kita nak buat semakan meja. Sebab tu dia bagi nilai kat sini untuk kita buat semakan meja lah. Untuk memudahkan kita buat semakan meja. Zafran? Ya. Okey. Okey. Cikgu pun tak tahu nak terang macam mana nah. Kalau kamu habaq directly, kamu tak faham tentang perkataan apa, baris yang mana, boleh cikgu habaq sekarang ni ya. Kalau kamu tak habaq tak faham saya, apa benda tu? Boleh kalau contohkan grade B tu 70-an. Kalau ubah nombor macam mana? Apa? Kalau dia nombor tetap 70. Oh, yang ni kita tentukan. Contohnya sekolah kita guna grade ni kan. A 80, B 70. Ni kita tetapkan, kita ni yang pembangun algoritma tu, kita tetapkan sendiri. Itu kan maksud kamu, tetapkan sendiri nilai ni. Nilai ni tak kisah, kita yang tetapkan. Okey, lagi? Ada soalan lagi tak? Cikgu duk main ni, hampa duk salin. Siapa yang bagi ni? Cikgu grade E tak ada. E je ke cikgu buat? Okey, grade E ni dia guna perkataan jika tidak. Tak ada masalah, maksudnya selain daripada grade, selain daripada value nilai markah di atas tu kan, 50 ke atas tu, semua adalah grade E lah. Sebab tu dia tulis jika tidak. Macam tadi ni kan, umur tu kan. Umur 11 tahun ke atas, 4 tahun ke atas, 0 tahun ke atas tak ada kan. So 0 tahun ke atas kita tahulah jika tidak. Maksudnya jika tidak tu nilai selain daripada yang atas-atas tu. Faham tak? Faham. Faham dah? Cikgu kalau grade A tu letak jika markah lebih atau sama dengan 40. Boleh. Tak apa. Boleh, tak apa. Boleh nah, tak ada masalah. Jika markah besar sama dengan 50, tak ada masalah. Okey. Lepas tu bawah sekali kamu tamatkan dia. Okey. Okey nah. Ini. Tu kena buat apa lagi? Salin Nabil dah kan? Kita pergi ke right, yang seterusnya. Ni. Semakin sukar. Biasalah yang last kali ni ialah band 6 band 6. Okey, sekarang ni dia minta apa? Sebagai menghargai para ahlinya, baju kedai baju harmoni akan memberikan hadiah berdasarkan nilai mata ganjaran yang terkumpul, iaitu seutas rantai emas jika melebihi 50,000. 50,000 apa ni? Mata ganjaran tu lah nilai mata ganjaran tu. Sebuah ketuhar gelombang mikro jika melebihi 20,000. Okey, ni hadiah-hadiah dia nah. Yang tadi seutas rantai emas jika lebih 50,000. Sebuah mesin pengisar jika melebihi 5,000.
Sekeping voucher bernilai RM50 jika kurang daripada RM50,000. Seramai 100 ahli yang mendaftar menggunakan ahli yang berdaftar ada berapa orang? 100 orang lah. Menggunakan aplikasi sahaja. Oh, dia mesti guna aplikasi sahaja nah. Mendaftar menggunakan aplikasi sahaja boleh menebus hadiah. Okey, kalau hak daftar ikut borang tu tak boleh lah. Macam tu lah maksud dia. Ahli hanya perlu memasukkan nombor ahli. Okey, ni nampak dah data yang diperlukan ialah apa? Nombor ahli dan nilai mata ganjaran. Dua benda kena masukkan untuk mengetahui jenis hadiah yang diterima. Tuliskan 2 sudut yang berbeza untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda perlu melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan bagi membangunkan aplikasi tersebut. So dia suruh buat apa ni? Melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Okey, maksudnya dia nak apa? Pilihan dan ulangan lah. Pelbagai pula tu, pelbagai pilihan dan ulangan. Pelbagai pilihan lah sebab hadiah kan banyak jenis tu. Ulangan ni sebab dia akan cek pula ahli yang kedua, ketiga, keempat. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita akan mulakan dulu. Siapa nak sambung? Okey, kita akan buat 2 lah. Pertama kita panggil kawalan pilihan dan selagi. Yang kedua kawalan pilihan dan ulang sehingga DPNT tu. Cikgu yang tu bukan soal apa? Kau surat? Tak ada lah. Kan dia macam Kau surat apa? saya tak ada masalah tu. Pik. Saya dah print dah semua, saya tak ada punya. Orang lain dah tak? Ada cikgu? Ada? Orang lain ada je. Last sekali. Saya juga nak check. Hanya last sekali. Kau cek dulu, cuba tulis ni. Okey, setkan bilangan ahli sama dengan bilangan ahli kepada kosong. Maksud kita tadi kan, kalau setkan ni maksudnya kita kena letak value pada pemboleh ubah tu. Pada satu item tu lah. Sama dengan kosong. Buat apa? Okay, masuk selagi. Selagi syarat dia lah. Bilangan ahli yang mendaftar tidak melebihi 100 orang. Okay, kalau cikgu suka buat macam ni lah. Macam ni pening kita letak terus matematik kat situ. Sama dengan kosong. Selagi bilangan ahli, kita kena guna ni lah. Bagi sama dengan atas tu. Bilangan ahli. Selagi bilangan ahli ni tidak melebihi 100 orang. So dia maksudnya apa? Tidak melebihi 100 orang means that kurang dan sama dengan 100. Nak buat apa? Masukkan Jumlah. Masukkan apa? 2 benda dia suruh masukkan. Nombor ahli kan? Masukkan nombor ahli. Yang kedua masukkan apa lagi? Siapa nak jawab? Yang kedua masukkan apa? Nilai mata ganjaran. Siapa tu? Zafran. Okey, Zafran. Bagus Zafran. Okey, masukkan nilai mata ganjaran. Okey, ni input lah semua ni. Okey, jika ni baru kita nak tengok nah, mata ganjaran tu berapa dia dapat. Dia ada nilai ganjaran berapa. Nak tengok hadiah mana yang dia layak lah. Okey, jika mata ganjaran mula-mula sekali besar daripada
besar daripada 50,000. 50,000 nah. 50,000. Apa yang dia dapat? Dia buat kat sini proses Seutas rantai emas. layak menerima mendapat seutas rantai emas. Sambil-sambil apa salin kan? Sambil-sambil dengar cikgu ni. Okey, itu satu. Yang kedua, jika mata ganjaran berapa tah? Besar pada 20,000. 20,000. Hadiah dia Ketuha gelombang mikro. layak mendapat ketuhar gelombang mikro. Okey, lagi jika mata ganjaran besar daripada berapa lagi? Oh pula. 5,000 lah. 5,000. 5,000 dapat apa? Layak menerima. Layak mendapat lah. Layak mendapat mesin pengisar. Pengisar. Okay, last kali jika tidak. Jika tidak maksudnya less than 5,000 tu lah. Jika tidak, hanya layak mendapat, tak boleh hanyalah. Layak mendapat voucher bernilai RM50. Okay, habis. Tamat jika lah. Tamat jika. Tamat jika. Okey, nampak dia kata kat sini. Selagi bilangan ahli less than 100 kan. So, kita tulis kat sini apa? Tambah lah. Kita akan tambah 1 kepada bilangan ahli tu. Okey, nak tulis macam ni boleh ataupun kamu nak buat macam mana? Kira bilangan ahli sama dengan bilangan ahli tambah 1 pun boleh juga lah. Dua kaedah ni. Dan yang sama, cuma cara tulis sahaja yang berbeza. Okay, so dia akan ulanglah kepada ahli yang kedua. So ahli kedua pun masukkan nombor, masukkan nilai mata ganjaran, cek balik layak menerima apa. Okay, lepas tu tamatlah selagi. Tamat. Okay, faham? Tak faham kat mana? Dekat baris mana? Tak faham kat baris mana? Tanya terus Nah. Okay, kita akan buat untuk ya. Yang selagi tu dia kena guna simbol apa? Simbol dia macam while, macam jika juga dia adalah pilihan. Okey, terima kasih tanya tu. Selagi kamu buat bentuk diamond juga. Okey, mari kita tengok. Tak ada apa masalah Dana? Okey, gabungan struktur. Okey, alhamdulillah. Gabungan struktur kawalan pelbagai pilihan dan ulang sehingga. Kita try ulang sehingga pula. Okey, ulang sehingga. Kita nak tengok beza tang mana tu. Mula. Sama juga setkan. Copy acik, copy paste je. Copy paste. Okay, mula setkan bilangan ahli sama dengan kosong, sama. Okay.
Lepas tu kat sini kena ulang dulu. Ulang dulu lah. Dia macam tu lah. Dia akan, kalau ulang sehingga ni, dia akan ulang. Baru dia buat tindakan. Okey, ulang masukkan nombor ahli. Ni tak ada lah. Selagi ni tak ada. Okey, ulang. Masukkan nombor ahli. Masukkan nilai mata ganjaran. Okey, jika mata ganjaran apa semua ni kan sama macam tadi. Jika tidak, layak mendapat voucher. Tamat jika. Okey, kemudian tambah 1. Tambah 1 kepada bilangan ahli. Okey, bawah ni baru dia punya syarat nah. Sehingga semua ahli pertama sudah mendaftar. Semua 100 ahli pertama semua 100 ahli pertama mendaftar. Tamat. Selagi dah lah. Tamat. Terus. Nice. Okey. So, kita tengok sini beza dia ialah nampak tak dia punya syarat dia duduk dekat bawah. Syarat dekat bawah. Dia punya tindakan dekat atas. Kalau yang ni pula syarat di atas lah selagi dan tindakan di bawah. Ni yang atau ni kamu tulis salah satu je lah. Jangan tulis dua-dua pula. Lagi pening ni.